Saya perkenalkan bersama dengan Dato' Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan Istimewa bersama dengan kami hari ini di MHI. Terima kasih. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pastinya yang pertama sekali ucapan syabas dan juga tahniah diucapkan di atas pelancaran dan juga usaha yang berterusan untuk Didik TV KPM ini, dan pastinya ini merupakan salah satu inisiatif yang diperlukan untuk semua akses dan ini melibatkan semua pihak. Mungkin sebelum ini kita tahu yang adanya TV pendidikan, tapi apakah pembaharuan yang diketengahkan dan juga apakah mungkin kelainan yang dibawakan yang menjadikan membeza dengan TV pendidikan yang sebelum ini ada? Okey. Terima kasih, Hanim. Pertama sekali, jika kita lihat TV pendidikan ini pada peringkat awal PKP pertama dahulu pada 18 Mac tahun 2020 telah kita wujudkan slot TV pendidikan. Baik. Pada waktu itu kita bermula dengan 2 jam di TV OK TV RTM, dan kemudiannya kita tingkatkan di Twitter TV Astro, dan kita tambah di Didik TV di NTV7 pada waktu itu. Dan secara keseluruhannya kita telah ada 11 jam. Tapi apabila kita laksanakan PKP kedua dan kita lihat ada keperluan mendesak untuk kita mewujudkan satu kaedah penyampaian yang lebih menyeluruh dan berdasarkan apa yang kita laksanakan dalam Road to Success SPM 2020, kita lihat bahawa kaedah yang digunakan itu berkesan. Apabila kaedah-kaedah guru yang berpengalaman mengajar, datang mengajar, murid-murid melihat bahawa ini merupakan satu kaedah yang baik. Jadi dari aspek itu kita lihat bahawa kita boleh kembangkan lagi, dan itulah kita berbincang untuk kembangkan, wujudkan satu saluran. Jadi apabila ada saluran khusus berbeza dengan slot-slot sebelum ini. Sebelum ini kita bercakap slot 2 jam, 4 jam, 5 jam terhad. Ya, apabila ada satu saluran khusus, maka dalam konteks penyampaian itu sendiri ianya tidak terhad kepada kurikulum ataupun co-kurikulum. Ya, ianya akan melibatkan banyak lagi program-program yang kita rasa penting dalam membantu murid mewujudkan sahsiah, mewujudkan memahami dunia yang lebih luas, dan juga untuk mereka menunjukkan bakat-bakat mereka. Sebab itu dalam konteks Didik TV ini bezanya, pertama sekali satu saluran khusus. Yang kedua, sebelum ini kita hanya bercakap tentang konteks kurikulum, apakah yang dibelajar di sekolah dan sebagainya. Namun kini ianya lebih menyeluruh, lebih luas. Itu merupakan satu pendekatan dan juga masa daripada 7 pagi sehinggalah ke 12 tengah malam. Jadi banyak pengisian yang kita boleh buat dalam tempoh tersebut bagi memastikan murid ini mendapat yang terbaik, ya, insya-Allah. InsyaAllah. Bila melihat kepada usaha ini yang menyeluruh, segenap aspek kita sentuh, dan dikatakan pelancaran Didik TV KPM ini sesuai dengan keadaan semasa. Kita sedang berperang dengan pandemik COVID-19, dan pendidikan juga kita tidak mahu ketinggalan dengan sebab kita melalui fasa pandemik ini. Murid-murid juga sekarang sedang menjalani kaedah pembelajaran dalam talian dan juga di rumah. Itu juga mempunyai kekangan sedikit sebanyak. Capaian internet, peranti dan sebagainya. Dikatakan sangat sesuai apabila inisiatif ini dapat membantu. Bagaimana dikatakan boleh memberi pendidikan yang lebih efektif, Datuk? Ya, jika kita lihat seperti mana saya sebut tadi, apabila kita laksanakan slot TV pendidikan pada peringkat awal, jadi kita lihat ada keberkesanan dalam konteks penyampaian kepada murid-murid yang tidak mempunyai akses kepada peranti. Dia tak ada akses pada peranti, dan murid-murid yang tidak ada akses pada internet. Jadi ini antara sebab kita perkenalkan slot TV pendidikan tahun lalu. Ya, slot TV pendidikan kita mulakan sejurus selepas PKP pertama diperkenalkan. Jadi memandangkan kita lihat bahawa keadaan sekarang ini tidak menentu, maka kita membuat keputusan supaya kita adakan satu saluran khusus supaya seluruh murid mendapat akses kepada penyampaiannya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Didik TV ini, seorang guru yang mengajar di studio di sini sebagai contoh, duduk mengajar di sini boleh mengajar seluruh Malaysia. Ya, siapa saja yang ada TV di rumah boleh menonton Didik TV ini. Dan jika kita lihat data-data menunjukkan hampir keseluruhan rakyat Malaysia mempunyai TV, di mana di kawasan luar bandar sekitar 95% isi rumah memiliki televisyen.
Maka dari sudut itu kita merasakan bahawa penyampaian ini akan dapat membantu. Pertama sekali kita dapat tampilkan guru-guru yang berpengalaman untuk membantu murid-murid ini dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran sewaktu di rumah. Dan pada masa yang sama kita boleh sediakan program-program lain yang boleh membantu murid ini membentuk satu kefahaman yang lebih luas, membentuk jati diri. Kita ada program-program yang akan menerapkan nilai-nilai murni dan sebagainya. Seperti mana yang kita sedia maklum, kepentingan untuk menghasilkan satu konten ataupun kandungan siaran yang efektif buat setiap pelajar. Pastinya kaedah penyampaian guru dan juga kandungan siaran ini amat penting. Ya. Adakah ianya mencabar untuk meletakkan garis panduan siaran televisyen TV pendidikan, tapi pastikan mesej dan juga matlamat itu sampai kepada murid-murid dan juga pelajar? Apakah yang cabaran utama yang dihadapi oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri? Pertama sekali, apabila kita ada satu saluran khusus ini, dia berbeza berbanding dengan sebelum ini, slot-slot TV pendidikan. Ya. Saluran khusus ini kita perlu lihat secara menyeluruh apa yang ingin disiarkan dari pagi sampai ke malam. Dan apakah program-program yang akan memberi nilai tambah kepada murid-murid ini. So itu dari satu sudut penjadualan sahaja daripada pagi sampai ke malam. Katakanlah kalau TV ini sepanjang harinya bercerita tentang silibus di sekolah, mungkin murid-murid melihat bahawa terlalu rigid. Maka kita kena lihat ada ruang-ruang mana yang kita boleh tambah baik supaya kita dapat pastikan siaran ini murid merasakan mereka sebahagian daripada komuniti TV pendidikan ini, bagi membolehkan mereka melihat bahawa selain daripada semata pelajaran yang dipelajari mereka, ada perkara-perkara lain yang mereka boleh pelajari melalui TV pendidikan ini. Itu berkaitan dengan slot. Yang keduanya adalah tentang tempoh masa itu sendiri. Tempoh masa itu 7 pagi sampai 12.30 malam. Tapi kalau kita tengok subjek di sekolah, daripada sekolah rendah kita ada darjah 1 sampai darjah 6. Sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Tingkatan 6 ya. Kalau kita lihat itu 6 tahun dah 12 tahun. Itu saja kalau kita katakan kita bagi satu slot, katakanlah satu slot untuk setiap tingkatan dah 12 jam. Ya, itu baru untuk satu subjek. Jadi nak menyusun bahawa secara keseluruhan dengan jumlah subjek dan mata pelajaran menyeluruh yang mana yang kita nak tekankan terlebih dahulu dan sebagainya, itu merupakan satu lagi cabaran yang kita perlu hadapi. Namun dalam konteks pada hari ini, tumpuan kita lebih sedikit adalah untuk anak-anak kita yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Jadi ini kita ingin memberi ruang kepada mereka untuk mendapat peluang mendengar atau belajar dari guru-guru yang berpengalaman dalam membantu mereka membuat persediaan untuk SPM. InsyaAllah. Kalau kita melihat semula kepada ucapan yang amat berhormat sebentar tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada kabarkan ianya sebenarnya telah bermula pada tahun 1970-an lagi, 72 lagi. 48 tahun lebih kurang jangka masa yang pernah wujudnya TV pendidikan. Bergerak kepada peredaran zaman, revolusi, setiap kali berlakunya peredaran zaman, pertukaran dari segi silibus dan sebagainya, cara penyampaian. Cuma sekarang ini era digital, era yang minat anak-anak ini ataupun murid-murid ini lebih kepada peranti, Datuk. Bagaimana untuk menarik minat mereka untuk lebih kepada siaran televisyen pendidikan ini menjadi salah satu asbab untuk mereka sukakan pendidikan. Itu yang saya sebut tadi. Saya kata tadi bahawa kalau daripada pukul 7 pagi sampai ke 12.30 malam tu semua silibus mata pelajaran, maka kita boleh rasa bahawa murid-murid ini pun rasa macam dah tak ada benda lain lah. Jadi sebab itu TV pendidikan ini kita lihat kandungan-kandungannya kita pastikan supaya pertama sekali bukan sahaja dapat menarik minat murid, tetapi juga bagi membolehkan mereka mendapat ilmu. Itu yang penting, konsep menimba ilmu itu sendiri. Apabila kita bercakap ilmu ini, dia tak terhad kepada mata pelajaran. Dia banyak perkara-perkara yang murid boleh belajar, ilmu kehidupan dan sebagainya. Sebab itu dalam konteks TV pendidikan ini, ia bukan sahaja kurikulum dan juga co-kurikulum, tetapi program-program lain. Ada program didik hibur, entertainment, dan juga ada program-program antarabangsa yang kita akan turut sama masukkan
dalam didik TV ini bagi membolehkan anak-anak ini selain daripada belajar apa silibus yang perlu belajar di sekolah, dapat melihat dunia dengan lebih luas dan juga dapat mempelajari pelbagai kemahiran. Ada program-program kemahiran dan juga satu lagi adalah ruang untuk anak-anak ini menunjukkan bakat mereka. Ya. Kita akan ada program wartawan kadet sebagai contoh untuk ruang untuk anak-anak ini menunjukkan bakat-bakat mereka dan mungkin akan ada siaran kandungan-kandungan yang turut sama disediakan oleh murid sebagai contoh. Jadi kita nak bawa mereka bersama-sama seperti mana saya sebut tadi menjadi sebahagian daripada komuniti didik TV KPM supaya didik TV ini dilihat bukan sahaja untuk pergi tengok belajar macam di sekolah tapi untuk mereka lihat bahawa ini ruang untuk mereka mendapat ilmu yang baik dan kami di KPM akan berusaha untuk menyusun supaya setiap program itu mempunyai manfaat yang jelas kepada murid ini dan juga memberi ruang pada murid ini untuk mendapat satu pandangan dunia yang lebih menyeluruh. Itu amat penting. Itu amat penting ya. Tadi ada dikatakan juga tentang Road to Success SPM 2020 yang menampilkan guru-guru yang hebat belaka, cara dan juga kaedah penyampaian yang disukai oleh pelajar dan itu juga menjadikan salah satu orang kata adakah kita akan menjangkakan guru-guru ini akan dapat ditampilkan dalam didik TV KPM juga? Ya, terima kasih Hanim. Ini satu konteks yang cukup baik. Saya apabila mula dilancarkan Road to Success SPM 2020 ni, hampir setiap hari balik daripada pejabat saya ambil masa sedikit nak tengok setakat mana cikgu ni mengajar. Saya akan ambil masa preview untuk melihat setakat mana guru ini mengajar. Kadang-kadang dah hampir hafal lah nama-nama cikgu-cikgu yang mengajar ini kerana bagi saya ramai antara guru kita seperti mana yang disebut oleh Amat Buah Mak Perdana Menteri tadi yang cukup berkebolehan, yang cukup kreatif, yang ada cara, ada kaedah, ada pendekatan yang boleh mereka tarik minat-minat murid ini dan pada yang masa yang sama menyampaikan silibus yang ingin disampaikan. Itu penting. Jadi kalau kita lihat tadi Perdana Menteri sebut Cikgu Azman itu matematik. Saya ingat menonton Cikgu Azman matematik dalam mata pelajaran matematik ya. Tutor kalau bahasa Inggeris teacher Jojo ramai saya tengok yang duduk menonton dan semalam latih tubi bahasa Malaysia. Cikgu Haslinda itu pun daripada bahasa Malaysia kertas 1 kertas 2 dan juga Cikgu Lee ajar kimia sebagai contoh. Cikgu Lee ni saya tengok orang tak faham kimia pun boleh faham. Cara yang mudah kan? Cara yang mudah. Jadi dalam konteks didik TV yang kita KPM ini merupakan antara pendekatan yang kita akan teruskan. Kita lihat bahawa murid-murid juga melihat bahawa ini merupakan satu ruang yang terbaik. Sebab itu kita kata tadi kita dapat beri ruang kepada guru yang dapat menyampaikan pendekatan ataupun pembelajaran dalam konteks yang cukup baik dan dapat disampaikan ke seluruh negara. Maka dalam melaksanakan program-program yang kita akan adakan dalam didik TV KPM ini, kita buka ruang seluas-luasnya pada guru di seluruh negara untuk melihat mana yang berkebolehan, mana yang mampu untuk turut sama membantu menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid ini. InsyaAllah pendekatan tersebut kita akan teruskan, kita akan lihat di mana ruang untuk tambah baik dan pada masa yang sama kita akan dapat memberi peluang yang cukup baik pada anak-anak ini untuk mendapat pendidikan daripada guru yang dapat menjelaskan konsep-konsep, dapat menjelaskan isi-isi kandungan dengan cukup baik dan mudah difahami. Ya, insya-Allah. Pastinya ini bukanlah satu kerjasama yang melibatkan satu pihak saja, Datuk. Kita mengharapkan agar setiap individu, ibu bapa terutama sekali yang dapat memainkan peranan penting mengajak anak-anak dan sebagainya. Kalau melihat kepada konteks itu, apakah yang harusnya dilakukan oleh ibu bapa, Datuk, untuk memastikan anak-anak ini bukan sahaja mengikuti tapi mendapatkan manfaat daripada didik TV KPM? Ya, ini Datuk, seperti mana yang Hanif sebut tadi bahawa untuk menjayakan didik TV ini kita kena bekerja sebagai satu pasukan ya. Seperti mana saya jelaskan tadi bahawa dari semasa ke semasa kita akan terus pantau dan lihat keberkesanan setiap program yang ingin kita ataupun yang telah kita laksanakan. Dan pada masa yang sama kita juga
bagi memastikan kita dapat membantu ibu bapa khususnya untuk melihat rancangan-rancangan yang relevan dengan anak-anak mereka, walaupun hampir semua rancangan ini berkaitan dengan pendidikan ya. Rancangan-rancangan yang lebih sesuai untuk anak mereka itu kita akan keluarkan jadual, dan saya dimaklumkan untuk minggu ini pun kita dah keluarkan jadual asas untuk rancangan-rancangan tersebut. Jadi ini membantu ibu bapa supaya untuk maklumkan pada anak-anak ini, okey, inilah masanya pukul 9 pagi hari Selasa sebagai contoh, ini rancangan untuk sains ya. Dan pada masa yang sama guru-guru juga boleh turut sama dalam konteks katakanlah hari Rabu guru ingin mengajar mata pelajaran bahasa Malaysia, dan kita ada satu satu slot untuk kelas tersebut ya, tahun 4 hari Rabu, maka guru-guru boleh bersama-sama mengajak murid-murid untuk melihat slot tersebut dan menjadikannya sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dan juga the konsep yang kita pakai dalam penyampaian kita ini adalah dalam konteks tertentu kita guna pengajaran berbentuk tema. Jadi kalau kita bercakap tentang satu tema dalam sains, ianya bukan sahaja boleh diguna pakai oleh murid di tingkatan 1, bahkan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi dalam konteks ini pun ibu bapa dan guru-guru boleh mainkan peranan. Mungkin topik tersebut tidak berkait secara langsung dengan tingkatan 1 ni atau tingkatan 3. Ya, katakan topik tersebut berkaitan dengan tingkatan 2, tetapi memandangkan tema yang disentuh itu menyentuh satu topik yang relevan untuk ketiga-tiga tingkatan ini, maka ibu bapa, guru-guru perlu ambil ruang ini untuk memaklumkan kepada anak-anak bahawa ini merupakan satu yang mereka perlu duduk dan tonton dan lihat dan gunakan sebagai sebahagian daripada pembelajaran. Sebab itu dalam jadual kita ni kadang-kadang kita sebut tahap 1. Tahap 1 ni kalau di sekolah rendah ni maknanya darjah 1 sampai darjah 3 untuk tahap 1 ataupun menengah rendah. Tingkatan 1, tingkatan 3. Jadi kita dalam topik tertentu itu dia lebih menyeluruh. Tetapi pada masa yang sama guru-guru dan murid-murid boleh, guru-guru dan ibu bapa boleh membantu kami supaya kita gunakan ruang ini sebaiknya, insya-Allah. Melihat kepada yang dikongsikan oleh Datuk, ianya menjadikan mungkin guru-guru juga akan ada satu level yang berbeza untuk menghasilkan kaedah penyampaian yang lebih baik, sebab mereka akan ditonton oleh murid, dan ini adalah pendekatan yang berbeza melalui saluran TV dan sebagainya. Adakah reaksi guru-guru juga dan juga usaha mereka untuk memastikan siap siaga mereka untuk memastikan kaedah penyampaian mereka dapat diterima oleh murid-murid juga dilakukan? Ya, kita lihat untuk setiap mata pelajaran itu kita lihat kesesuaian guru, kaedah yang digunakan dan sebagainya. Dan itu amat penting ya, kerana dalam subjek-subjek yang agak agak susah. Kritikal. Sebagai contoh, saya lihat Cikgu Rohani ya, mengajar Maths. Dah hafal lah cikgu. Sudah hafal lah. Saya akan balik pejabat, saya akan tengok macam mana satu-satu kaedah penyampaian dan sebagainya. Cikgu Rohani menyampaikan Maths Road to Success. Maths ni semua orang tahulah antara subjek yang very kompleks ya. Saya dulu pun buat Maths struggling nak buat Maths ni. Betul. Tapi bila saya tengok Cikgu Rohani ni mengajar, dia simplify the konsep dan sebagainya, menjelaskan mengapa perlu begitu, mengapa perlu begini, dan alhamdulillah kita lihat kaedah tersebut mudah difahami. Maka dalam konteks memilih guru ini juga pun kita bersama-sama dengan bahagian kurikulum dan sebagainya melihat guru yang paling sesuai dalam konteks tersebut. Ya, pertama sekali kaedah penyampaian, tetapi kaedah penyampaian yang bersesuaian dengan mata pelajaran yang ingin diajar. InsyaAllah. Banyak sekali yang dikongsikan oleh Datuk. Terima kasih Datuk banyak-banyak. Dan syabas sekali lagi diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama sekali untuk usaha yang berterusan ini. Terima kasih kerana berkunjung di MHI juga. Itu dia sedikit pandangan dan juga pengenalan awal berkaitan dengan Didik TV KPM yang disampaikan, dikongsikan oleh Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Kita harapkan agar ini merupakan satu inisiatif yang berterusan yang mendapatkan manfaat oleh setiap pihak untuk memperkasakan budaya ilmu, bukan sahaja itu, menerapkan nilai murni dan juga melahirkan masyarakat yang berinformasi. InsyaAllah